Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung dengan surah Ali Imran surat 53. Surah Ali Imran surat 53 ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Alhamdulillah hadirin sambungan masih lagi berkenaan dengan ayat-ayat Allah SWT berkenaan dengan perdebatan Nabi dengan ahli kitab sebagai panduan pada Nabi, sebagai ancaman pada ahli kitab dan sebagai penjelasan pada para sahabat. Suasana di Madinah, penentangnya demi penentangnya daripada ulama-ulama Yahudi terhadap nubuah atau ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang mana mereka tahu sebenarnya dan mereka beralasan, mereka pada hujah juga. Ayat sebelum ini kita baca fa'il hajuka, sekiranya mereka berhujah dengan kamu, dengan data dari dalil, dan mereka tidak perlu ikut Nabi, mereka ada kitab Allah juga, mereka pun ikut Rasulullah juga, Nabi Musa AS. Hujah yang mereka bertanya untuk mereka tidak mentaati perintah Allah, mereka datang hujah, tak apa, tak ikut Nabi ni tak apa. Ini hujah-hujah yang dibawa oleh ulama Yahudi, ahli kitab. Jadi Allah SWT bagi tahu pada Nabi, bagi tahu pada kita, dan mereka yang kufur dengan Allah dan sifat ahli kitab, dan mereka telah bunuh para Nabi sebelum ini, dan mereka bunuh orang yang mana menyuruh ke arah kebaikan. Orang lagu ni amal yang mereka sia-sia, kebaikan yang mereka buat tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil dengan istilah amrul hal, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah sekalian, bila kamu hingga, maka kebaikan yang kamu buat sebelum ini tidak ada nilai. Setiap orang ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia balik kepada Allah, nak sekadar buat taslim kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kita ada ambil sebahagian, terima sebahagian. Seperti mana Iblis sebelum ni walaupun dia tak, tapi bila datang perintah Allah supaya sujud pada Nabi, dia panggil amrul hal. Dia tolak kegugur segala kebaikannya. Ini sambung ayat kita baca, alam tara ilal ladzi, Allah Taala jelaskan kepada kita ni sifat orang yang mana kufur dengan ayat Allah, di kalangan ahli kitab, di kalangan ulama. Alam tara ilal ladzi, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu mengetahui berkenaan orang yang mana diberi nasibah minal kitab, dan sebahagian dari kefahaman daripada kitab, daripada kitab Allah, daripada kitab Allah. Ini gelar ahlul kitab. Yuda'auna ila kitabillah, bila mereka disuruh, bila mereka diajar supaya berhukum dengan kitab Allah, berhukum dengan kitab Allah. Liyahkuma bainahum, liyahkum, bila mereka disuruh supaya tunduk pada hukum Allah. Liyahkuma bainahum, supaya mereka jadikan kitab Allah sebagai kata putus di antara mereka. Thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian Allah Taala bagi tahu satu golongan di kalangan mereka ni berpaling. Wa hum mu'ridun. Yatawalla itu berpalinglah. Mu'ridun pula zahirnya. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum, kemudian mereka tolak, tidak mahu beriman, tidak mahu ikut kitab. Punca ni Allah Taala jelaskan punca ni. Dzalika bi annahu, demikian itu kerana mereka dakwah. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Kita ni tak akan masuk neraka melainkan beberapa hari saja. Lagu mana silap kita, ini bahaya. Terasa hampir sangat dengan Allah sehingga kalau kita melakukan kesilapan Allah tak ampun. Ini kesilapan yang telah dibuat oleh Bani Israel, ahli kitab Yahudi. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, mereka tertipu dalam beragama mereka, ma kanu yaftarun, apa yang telah mereka reka. Ya, disuruhkan begini, Allah Taala ampun, dibahagikan dosa kecil, dosa besar. Ini sunnah ya, ini kita tengok secara keseluruhan. Dia tengok
pembahagian ini dari sudut takwa untuk langgar perintah Allah SWT. Bukan pembahagian dia buat supaya tidak berlaku perbalahan. Tidak berlaku perbalahan. Sudut pandai itu dibuat pembahagian kerana mengecilkan perintah. Ulama buat pembahagian hak ni fardu, hak ni rukun, hak ni wajib, hak ni sunnah. Tujuan dia supaya tidak berlaku perbalahan. Ini seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, ambil daripada Imam Qurtubi dalam syarah Sahih Muslim, naqal daripada Imam Qurtubi dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar naqalkan kata Imam Qurtubi ketika mana dia syarah Sahih Muslim, dia bagi tahu para sahabat mereka tidak bezakan dalam syariat ini berkenaan dengan perintah Nabi. Perintah Nabi sama ada benda tu wajib ataupun sunnah. Sahabat buat perkara sunnah sebelum perkara wajib, mereka tidak bezakan asal. Bila sabit daripada Nabi SAW, mereka akan buat. Mereka tidak beza. Ulama kemudian bezakan sebenarnya untuk selesaikan perbalahan, pertikaian, ataupun kita nak ayat dalam bahasa lagu mana. Imam Qurtubi bagi tahu supaya tidak berlaku perbalahan di kalangan umat ni. Jadi ulama terpaksa bahagikan. Bila tinggal perkara ni kena ulang kada. Contohnya akad tangan. Nabi buat kan? Nak bangun daripada rakaat kedua. Sabit daripada sunnah Nabi buat kan? Yang Nabi buat tu wajib ke sunnah? Jadi kalau tidak dibahas oleh ulama, maka orang-orang yang mana jahil, bila dia lihat orang yang mana tinggal tu, maka dia akan anggap benda tu sama dengan benda wajib, atau menyebabkan orang keliru. Saya lihat kamu semaya tadi, kamu tidak akad takbir daripada bangun. Akan Nabi buat. Jadi perbahasan ini perlu dibahas. Kalau tidak dibahas, maka orang keliru. Semaya tadi tak akad takbir itu kena ulas semula semaya ke, ataupun tak apa. Jadi ulama buat pembahagian supaya orang Islam ni jelas. Nak tinggal begini ni, tak perlu ulas semula semaya. Kalau begini, bukan meremehkan. Benda itu tidak timbul. Jadi ulama-ulama usul fiqh, ulama-ulama fiqh ni dia bahagikan kerana untuk mudah ni. Bukan dengan maksud bahas perkara ni seperti mana sunat Jumaat. Sunat ke wajib, mereka kata sunat ni menyebabkan tak apa pergi masjid. Tidak, benda itu tidak berlaku. Ulama kemudian sehingga tak pergi sembahyang di masjid kerana menganggap sembahyang Jumaat ni sunat. Sedangkan tidak pernah berlaku. Hatta pada ulama fiqh kurung-kurung sampai ke 900, 700. Seperti mana Abu Ishaq Shirazi, tokoh dalam mazhab Syafi'i ini. Kemudian dia masyhur di kalangan fuqaha Syafi'i. Kata sirah mereka bila ditanya kepada mereka di mana bila kami nak berjumpa dengan Tuhan, dia kata jumpa di masjid. Ini perkara umum. Maka bila ditanya, kalau gue tak ada di masjid, di mana? Kalau tak ada di masjid, di kubur. Mati baru tak pergi masjid. Orang-orang ni kata fuqaha ni, bukan kata ahli sufi, kata golongan fuqaha zaman-zaman 500, 900, bukan zaman 200, 300 hijrah. Waktu 3 hijrah benar ni tidak dibahas kan. Ini zaman dah tu, zaman 700 selepas hijrah. Ini percakapan mereka. Ini yang dinaqalkan oleh Imam Qurtubi. Para sahabat mereka tidak bahagia sebab mereka sangat jelas maksud syariat itu. Kerana berdamping dengan Nabi, tabi'in berdamping dengan sahabat, mereka sangat jelas. Banyak perbuatan dalam syariat, dalam agama. Jadi orang kemudian ni kerana keliru, maka ulama bahas, dia bahagikan. Bukan kerana tidak mahu melaksanakan, supaya umat tidak keliru. Lepas ni kalau tinggal ada uliah atau tidak, sah atau tidak sembahyang ni ke, amalan ni ke. Mereka membahagikan hak ni fardu, hak ni wajib, hak ni sunat untuk memudahkan ulama orang awam dari sudut beribadat. Adakah perkara ni kena ulang kalau tinggal? Kalau ni kalau tinggal tak perlu ulang. Sekadar tu, bukan dengan sekadar bila kata benda ni sunat tak payah buat. Tidak, benda tu tidak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Sekadar tu sunat, sekadar sunat.
kembali mulai baca. Ulama Yahudi ni, mereka ni buat takut tambah dalam agama. Mereka ada ke bidah-bidah sehingga mereka sampai peringkat langgar mereka Allah SWT tak ada rasa agama ni bahaya. Zalika bi annahum qalu, demikian itu dakwah mereka ni, mereka dakwah dan kalau tidak berhubung dengan Allah, tidak ikut wahyu Allah ni pun, kalau walaupun salah benar ni, pak kita ni kalau masuk dalam agama berapa hari ya? Allah kita wa gharrahum fi dini, mereka terpedaya dengan agama yang mereka reka. Maka ni yang tahu apa yang telah mereka reka. Ini bahaya. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raib, bagaimana nanti Allah bagi tengok bagaimana nanti bila kami kumpulkan mereka semua pada satu hari yang mana tidak ada keraguan, hari hisab nanti. Ya wufiyat kullu nafsin ma kasabat, setiap jiwa akan dibalas untuk apa yang dia telah buat. Hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian ayat seterusnya tengok. Qulilna, kembali tetap kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda ni ulama dia datang ke dalil hias dengan apa dia, dan dalil ini menyebabkan orang jadi keliru. Sebab tu ayat seterusnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Dia kena ada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak didatang ke dalil tak apa untuk langgar perintah Allah SWT. Ini yang berlaku pada ulama Yahudi. Qulillahumma malikal mulki tu'til, katakanlah Allahumma, ya Allah, malikul mulk, pemilik kerajaan yang sebenar, pemilik segala sesuatu yang sebenar-benar, Allah SWT. Tu'til mulka man tasya', kamu bagi kerajaan kuasa pada siapa yang kamu kehendaki, dan kamu boleh tarik, kamu boleh cabut dan kuasa daripada siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh muliakan siapa yang kamu kehendaki, kamu boleh hinakan siapa yang kamu kehendaki. Biadikal khair, segala kebaikan adalah genggaman. Dan innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu berkuasa atas segala sesuatu. Dua ayat ni. Ini kemudian itu kata Allah. Dia baca surah ni kan daripada awal ni, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiga ayat tentang kebesaran Allah. Dan kemudian kritik ahlul kitab. Kemudian kritik orang kafir yang menentang Allah dan Rasul. Kemudian ancam mereka apa yang berlaku di Badar, boleh bagi tahu hakikat manusia. Kemudian selepas itu kembali semula tentang Allah. Syahidallahu annahu. Jadi sekali lagi, surah ni kan dia di celah-celah tu dia tunjuk tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah SWT. Sebab ni penawar dia, sama ada akhirat ataupun Allah. Sebab punca ulama jadi wasa, dan ulama yang jadi wasa kerana mereka tidak takut pada Allah, dia tidak bimbang hari akhirat. Ini Allah Taala tunjuk kehebatan dia. Di surah di Madinah selepas berlaku Badar, sebelum berlaku Uhud. Sebab ayat lepas ni benar penting. Sebab bagi tahu bahawa segala kuasa adalah dengan Allah, mulia adalah dengan Allah, hina adalah dengan Allah. Dia Allah Taala segala sesuatu kebaikan adalah dengan Allah. Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian sambung lagi, turijul laila bin nahar wa turijul nahar bin. Dia jadikan malam Allah. Dia jadikan siang ni Allah. Malam dan siang ni Allah. Tengok bahasa turijul laila bin nahar. Kamu yang masukkan malam dalam siang. Sebagaimana Allah Taala masukkan siang dalam malam. Proses yang berlaku dan siang dan malam Allah yang jadi. Ini di luar. Dah. Kemudian keupayaan kita. Dan juga wa tukhrijul hayya minal mayyit, yang buat putusan hidup dan mati. Yang buat putusan. Wa tukhrijul hayya, kamu keluarkan benda sesuatu yang hidup daripada benda yang mati. Wa tukhrijul mayyita, kamu keluar benda yang mati daripada benda yang hidup. Hidup dan mati lagi dengan Allah SWT. Kemudian kesudahan dia wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Kamu yang bagi rezeki pada siapa yang kamu kehendaki tanpa hisab. Dua ayat ini datang untuk bagi tahu kan, untuk datang untuk ayat yang khususnya, bukan apa ayat paling susah ni. Ayat kepada dia, la yattakhidul mu'minuna al-kafir. Oleh kerana kamu tahu wahai hamba, kemuliaan adalah dengan Allah, kuasa adalah dengan Allah, segala sesuatu kebaikan adalah dengan Allah, Malaysia adalah dengan Allah, hidup mati adalah dengan Allah, rezeki adalah dengan Allah. Oleh kerana itu la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Maka jangan sekali-kali Allah bagi tahu orang mukmin jadikan orang kafir ini sebagai teman selain daripada mukmin. Ini nizam hukum terbaru
Di Madinah ni nak bina orang Islam ni biar takluk dia sama orang Islam. Dan inilah orang Islam itu begitu besar sekali. Yang mana sebelum Islam ni, sebelum Nabi mari kan, orang Mekah ni, Ansar khususnya terkesan dengan kehidupan Yahudi. Jadi ke Yahudi sebagai tempat rujuk mereka. Jadi nak buang daripada takluk orang Ansar khususnya terhadap Yahudi ni, ayat begini datang. Jadi yang pertama yang dibina oleh Nabi SAW, para sahabat. Jadi untuk faham perkara ni perlu kekuatan yang begitu hebat sekali. Bukan senang. La yattakhid, jangan sekali-kali orang mukmin jadi kawan kafir ni sebagai nak bina generasi yang mana yang mana begitu solid, tak terkesan dengan orang lain. Satu kaum yang mana yang baru dibina oleh Nabi SAW, umat Islam. Dia benar-benar tak sama-sama dia. Jangan sekali-kali orang mukmin jadi kawan kafir sebagai teman. Wa may yaf'al dhalika, siapa dia buat lagu tu, falaysa minallahi fi syai', maka orang lagu ni tidak ada nilai di sisi Allah walaupun sedikit. Walakin illa an tattaqu minhum tuqah, illa liman walakin, tetapi hendaklah dia menjauhi daripada jadi kawan kafir sebagai teman ni sejauh-jauhnya. Illa an tattaqu minhum tuqah. Ini kita terjemah begini. Walaupun kebanyakan terjemah, melainkan bila kamu ada dalam keadaan yang mana terpaksa, maka kamu kena hati-hati. Sebab apa kita kata illa liman walakin, tetapi hendaklah kamu jauhi dengan sungguh-sungguh perkara, jangan sampai berlaku. Sebab tengok ayat selepas dia, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah bagi ancaman, Allah ancam kamu dengan diri dia sendiri, jangan sampai berlaku. Buat takkid, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ayat takkid daripada Allah SWT. Allah Taala ancam orang yang mana jadi kawan kafir sebagai teman dia ni, Allah ancam dengan diri dia sendiri. Wa ila Allahil masir, dan kepada Allah kamu akan kembali. Lagu mana pun. Kemudian tengok ayat sebelumnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah in tukhfu ma fi sudurikum, kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu dengan buat alasan. Buat sebaik juga dengan kafir ini. Atau tubduhu, atau kamu nyatakan, ya Allah Taala tahu belaka. Allah Taala tahu belaka. Wa ya'lamu ma, kemudian bagi kita ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ayat akhir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini sangat besar. Ingat bina orang Islam, dia benar-benar orang Islam ni kena ada takluk sama-sama dia. Ini jelas pertama. Nabi SAW telah ditarbiah oleh Allah SWT, Nabi sendiri, supaya jauh daripada cara orang kafir, pandangan orang kafir. Begitu juga umat ni pun telah dibina oleh Nabi supaya takluk sama-sama dia, ada hubungan sama dia, jauh dengan kehidupan orang kafir. Sebab tu bila kita tengok sirah Nabi SAW, selain daripada Nabi ajak umat ni supaya mentauhidkan Allah, Nabi juga tarbiah umat ni supaya menjauhi kehidupan orang kafir. Menjauhi kehidupan orang kafir. Kita dengar dari sirah kira sahabat lepas perang bagi tahu pada Nabi SAW, biasanya kami ya Rasulullah, boleh tak kita gantung pedang di pokok? Gantung pedang di pokok. Gantung pedang di pokok ni adat jahiliah. Mereka beranggap gantung pedang di pokok selepas perang ni satu benda molek. Tapi tengok perkataan Nabi, gantung pedang di pokok. Mereka anggap benda tu molek. Tapi tengok perkataan Nabi bagi tahu perkataan kamu sama seperti mana perkataan Bani Israel pada Nabi Musa. Gapo dia? Ij'alu wajawazna Bani Israel al-bahra fa'atu ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama al-ma'. Tengok. Perkataan kamu ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat yang minta daripada Nabi supaya gantung pedang. Perkataan kamu sama seperti mana perkataan Bani Israel pada Nabi Musa, wahai Musa, buatlah untuk kita satu Tuhan seperti mana mereka ni ada Tuhan. Bani Israel selepas pergi laut dia lalu satu tempat, orang semua berhala. Jadi mereka minta dengan Nabi Musa, wahai Musa, tolong buat satu berhala pada kita seperti mana mereka ada berhala. Perkataan sahabat pada Nabi supaya gantung pedang, Nabi SAW datang ke perumpamaan yang begitu jauh sekali. Begitu jauh sekali. Dulu kita tak faham. Apa Nabi kata gantung pedang ni sama seperti mana minta berhala?
Bani Israel, kata Bani Musa, buat berhala. Para sahabat bagi tahu pada Nabi, minta kata pedai, seperti mana orang jahilah dulu kata pedai. Tapi Nabi tengok cara Nabi SAW. Ini ketika mana di Madinah, Nabi kata perkataan kamu sama seperti mana kata Bani Israel. Kata kamu dia minta buat berhala. Tengok Nabi datang supaya sahabat ni jauh dengan cara orang kafir. Kita belajar sahabat Bukhari juga. Dia suruh Imam Malik kan berkenaan dengan Nabi SAW suruh bunuh anjing. Ini semua supaya sahabat ni jauh daripada kehidupan Yahudi. Tengok Nabi bunuh semua anjing. Apa salahnya? Benar tidak? Tak apa, ini cara Nabi SAW. Cara Nabi. Yahudi semaya pecah selipar. Tak pecah selipar kan? Nabi semaya pakai selipar. Tengok cara Nabi. Sebab tu dakwah Nabi, kalau kita pakai siasah Nabi, tak bukan semata-mata ajak mentauhidkan Allah. Maka Nabi SAW terbiah para sahabat supaya menjauhi kehidupan orang kafir. Dari kehidupan orang kafir. Apa? Sebab nak bina generasi yang tak terkesan dengan orang lain, generasi yang puas hati dengan Allah dan Rasul. Barulah generasi ini yang akan jadi dia ada identiti sendiri. Dia tak dicampur dengan cara selain. Mana kita kenal? Ini cara yang telah ditunjuk oleh Nabi. Tak. Hari ini orang semua dah tak tahu pula cara orang kafir begini tak apa, cara kafir. Kena beza. Sebab tu kita, walaupun sunnah ada, sunnah bukan sunnah di syariat kan. Dia ada kelebihan dia dalam jaga syariat ni. Kalau kita pergi negara luar kan nak tahu orang itu Islam mana. Kalau tidak ada tanda pada pakaian dia, kita tak tahu. Nak bagi sandal aku takut. Tak ada pada zahir dia tanda keislaman itu tak ada. Sebab tidak ada beza hidup zahir dia dengan orang kafir. Depan dia dengan orang kafir. Sedangkan Nabi SAW bila mari di Madinah ni, Nabi beza. Dia tarbiyah para sahabat beza, sehingga sikap rambut beza. Sikap rambut beza. Yahudi. Nabi masa di Mekah sikap rambut daripada depan sampai ke belakang. Bila pergi Madinah, dari belah tengah. Tak beza dengan cara Yahudi. Tak beza dengan cara Yahudi. Dan ini misalnya ayat ni panduan daripada Allah SWT turun pada dan Nabi tatbiknya. Ini ayat yang begini yang menyebabkan Nabi SAW begitu bagi penekanan supaya orang Islam, orang mukmin tidak jadi orang kafir ini sebagai teman, bagi supaya jauh. Dan untuk datang ke perkara ni, tengok dua ayat yang sangat besar. Dan dia faham bahawa kemuliaan adalah genggaman Allah, dan kuasa adalah genggaman Allah, malaysia adalah genggaman Allah, rezeki adalah genggaman Allah. Sebab benda-benda ni yang menyebabkan kau jadi orang kafir. Kerana nak mulia pasal ikut orang kafir, kerana takut rezeki kerana ikut orang kafir. Itu yang sunat. Jadi Allah tak nak bagi dua perkara ni. Semua adalah genggaman Allah. Kamu nak mulia ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok Sayyidina Umar, kita nak faham lagi tak? Bila Sayyidina Umar nak pergi ke Syam nak terima kunci Baitul Maqdis. Ya. Seperti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Tegur Sayyidina Umar, bagi tahu, wahai mukmin, dak kalau tuai tukar sikit pakaian. Kita dah hampir dah ni, orang Syam duk tunggu ni, orang kafir duk tunggu ni, orang Yahudi duk tunggu ni. Dan dah tengok Amirul Mukminin ni, Sayyidina Umar pakai baju apa dia? Tapu-tapu. Dah tengok sahabat. Abu Ubaidah beritahu. Dah terkesan dengan suhana ni, orang sambung ni hebat ni. Dah Sayyidina Umar kata, wahai Abu, kalulah orang lain kecek lagu ni. Dah aku kata dah. Tapi tak ada rohmu. Kata Sayyidina Umar sampai hari ini kita kata, Allah Ta'ala telah muliakan kita dengan Islam, dengan agama. Tidak ada kaitan dengan kalau orang Islam pandai kemuliaan Islam daripada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, daripada syariat, maka Allah Ta'ala kehina dia. Allah kehina dia. Jiwa ni, roh ni kita kena ada. Kena ada. Orang sekarang ni terkesan dengan hidup orang kafir, terkesan nak mulia, nak rasa hebat dengan cara orang kafir. Benda ni kena buat. Dan benda ni sekarang Nabi di Madinah ni, selain daripada mengajak umat ni pada mentauhidkan Allah, sekarang Nabi SAW juga terbiah para sahabat untuk menjauhi kehidupan orang kafir. Sejauh-jauh. Sama ada musyrikin, sama ada orang Yahudi, semua. Nabi telah bina satu kehidupan yang mana orang Islam ni dia kena ada identiti dia sendiri, cara dia sendiri. Barulah umat ni dapat dibangkit dengan sempurna. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.